Hai adik-adik, nak tahu cara menulis karangan yang berkaitan dengan aktiviti atau program dengan mudah? Jom ikuti cikgu hingga ke akhir video. Jom! Pada pembelajaran kali ini, jom kita belajar bersama Cikgu Nur Hasidah dari SK Pekan Telupit yang akan menerangkan panduan menulis karangan yang berkaitan dengan aktiviti atau program dengan mudah. Tepukan perhatian yang murid-murid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai adik-adik, saya Cikgu Nur Hasidah binti Muhammad Nasir akan cuba menjelaskan kepada adik-adik satu teknik menulis karangan iaitu teknik PTA3P. Apakah itu teknik PTA3P? Pernahkah adik-adik mendengarnya? Baik, cuba adik-adik baca contoh soalan ini. Sekolah anda telah menjayakan program Minggu Bahasa Melayu, anjuran Panitia dan Persatuan Bahasa Melayu. Pelbagai aktiviti telah dijalankan. Ceritakan tentang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam program tersebut. Kemudian baca pula contoh soalan ini. Kamu telah menyertai perkhemahan di pinggir hutan yang dianjurkan oleh pasukan pengangkap sekolah kamu. Ceritakan pengalaman kamu itu. Gambarkan suasana hari usahawan yang diadakan di sekolah kamu. Ketiga-tiga soalan ini mengkehendaki adik-adik untuk memberikan isi-isi tentang aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam setiap program tersebut. Dan soalan seperti inilah yang sesuai untuk adik-adik gunakan teknik PTA3P. Teknik ini sebenarnya biasa digunakan, namun bagi memudahkan adik-adik, teknik ini menggunakan huruf-huruf dan angka agar mudah diingat oleh murid-murid semua. PTA3P, P itu sebenarnya bermaksud pendahuluan, iaitu perangkat pertama dalam sesebuah karangan. T ialah tujuan, iaitu merangkuk menjadi isi kedua, isi pertama dalam sesebuah karangan. E1, aktiviti pertama yang dilaksanakan menjadi isi kedua. E2, aktiviti kedua yang dilaksanakan menjadi isi ketiga. E3, aktiviti ketiga yang dilaksanakan menjadi isi keempat, dan P ialah penutup. Lihat adik-adik, sebenarnya teknik ini biasa digunakan tetapi dijelaskan menggunakan huruf agar lebih mudah untuk diingat. Dalam perenggan pendahuluan, adik-adik boleh nyatakan tarikh program diadakan dan nama program diadakan. Boleh nyatakan siapa yang menganjurkan program tersebut, siapa yang terlibat dalam program tersebut, dan siapakah yang merasmikan program tersebut. Dalam perenggan tujuan pula, adik-adik perlu menyatakan sekurang-kurangnya 2 tujuan agar menjadikan perenggan lebih lengkap dan cantik. Dalam perenggan aktiviti 1, iaitu isi yang kedua, gunakan penanda wacana antara dan nyatakan aktiviti pertama yang dilaksanakan. Dalam huraian, adik-adik boleh menyatakan siapa yang layak menyertai aktiviti tersebut dan bagaimana penglibatan murid-murid. Dalam aktiviti kedua pula, adik-adik boleh menggunakan penanda wacana selain itu dan nyatakan aktiviti kedua yang dilaksanakan. Adik-adik boleh menghurai dengan menyatakan syarat-syarat pertandingan dan apakah hadiah yang diberi kepada para pemenang. Aktiviti ketiga iaitu isi keempat, gunakan penanda wacana seterusnya dan nyatakan aktiviti ketiga yang dilaksanakan.
Kemudian dalam huraian adik-adik boleh menyatakan bagaimana sambutan murid-murid dan bagaimana prestasi para peserta dalam aktiviti tersebut. Bagi perenggan penutup pula, adik-adik perlu nyatakan bila waktu program tamat dan nyatakan perasaan dan harapan murid-murid. Baiklah, kita lihat contoh jawapan bagi setiap perenggan bagi soalan pertama yang telah diberikan tadi. Okey, ini adalah contoh pendahuluan. Kemudian tujuan. Aktiviti 1 menggunakan penanda wacana antara dan nyatakan aktiviti tersebut. Kemudian hurai. Aktiviti kedua gunakan penanda wacana selain itu, nyatakan aktiviti kemudian hurai. Aktiviti ketiga pula gunakan penanda wacana seterusnya, nyatakan aktiviti yang dilaksanakan kemudian huraikan tentang aktiviti tersebut. Seterusnya dalam perenggan penutup, nyatakan program tersebut tamat, kemudian nyatakan perasaan dan harapan murid-murid. Ya, begitulah tadi penjelasan tentang teknik PT-A3P bagi memudahkan adik-adik membuat karangan bagi soalan yang memerlukan adik-adik memberi isi-isi tentang program yang dilaksanakan. Semoga adik-adik dapat mengaplikasikan teknik ini dengan jayanya. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Bagaimana dengan perkongsian yang telah diberikan oleh Cikgu Nur Hasidah tadi? Diharapkan murid-murid dapat menggunakan formula tersebut dengan baik semasa menulis karangan yang berkaitan dengan program atau aktiviti. Terima kasih kepada Cikgu Nur Hasidah dari SK Pekan Telepit yang telah sudi meluangkan masa untuk memberi panduan kepada murid-murid agar murid-murid dapat meningkatkan kemahiran dalam menulis karangan. Jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang seterusnya. Bye.